Okey, teacher dah tekan record. Jangan buat perangai pula. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh and salam sejahtera. Selamat pagilah. Okey, hari ni disebabkan kuis sempat disiapkan, makanya teacher buatlah hari ni kuis. Tak boleh nak buat esok lah sebab esok kalau teacher buat kuis saja macam sekejap sangat kan. So nanti esok kita buat latihan sikit-sikit je lah. So nanti baru masuk polymer. Alright, so hari ni teacher akan ulang sikit balik apa yang kita dah belajar sebelum ni sebabnya hilang lah yang teacher record tu. Nasib baiklah. Kejap yang mana? Tak ada tak keluar. Chrome. Sekejap teacher tak boleh nak share. Okey, ada keluar tak kat skrin? Ada? Ada. Okey, sebabkan ni record, so teacher ulang balik apa yang teacher sentuh masa part 1 tu. So last time teacher ada bagi video applications daripada teacher Wanzu. So dalam video tu dia guna nota yang lebih kurang macam teacher je sebab 3.3 ni simple sangat lah. Alright, so kena tahu apa? Kena tahu applications yang perlu yang melibatkan exothermic dengan endothermic. Okay. Dalam video tu ada teacher Wanzu explain kan. And then last sekali yang paling mudah adalah pengiraan fuel value. Yang kena ingat adalah definition, juga formula yang mudah ni. And then since formula dia adalah kilojoule per gram, so letaklah delta H. Formula dia adalah delta H over molar mass. So molar mass boleh cari. So kalau dia tak ada delta H, based on questions tu kita boleh cari delta H, kita carilah delta H. So untuk fuel value hanya ada dalam combustion sahaja. So takkan jumpalah kat heat of reactions yang lain-lain. So mudah sangat kan? So itulah yang teacher ada bagi tahu dalam video yang dalam slot baru-baru ni. So nanti awak go through, awak tengok balik video tu Tapi rasanya senang sangat dah kan sebab dah buat banyak calculations yang banyak-banyak dah sebelum ni. So rasanya tak ada masalah insyaAllah. Okay, lepas tu teacher dah share dah soalan predict ni. Predict ni melibatkan, teacher dah share dalam group. Kot nanti ada orang tak perasan pun kan. So yang ini soalan ni hanya melibatkan strong dengan strong sahaja ya. So dari segi apa yang terlibat, apa yang akan jadi sekiranya kita tukar volume. Kalau yang asal-asal ni dia pakai 50, apa yang akan jadi sekiranya kita pakai double volume. Tapi molarity dia sama. Okay. So kalau ini adalah pengiraan untuk proofkan teori ini. So kalau concentration sama, dia hanya naikkan volume, double sahaja, temperature tidak akan berubah. Kenapa? Boleh tengok daripada equations yang dia proofkan ni. So mula-mula dia kira dulu apa yang diberi dalam soalan. So akan dapat first equations. Lepas tu second pula. Macam nak masuk je. Okey dah. Okey, second pula dia kira untuk yang ni, yang soalan tanya apa. So dia ubah volume, so kiralah akan dapat macam ni, second equations. Alright, so second equation since sama equation 1 yang dia derive daripada soalan A adalah sama dengan soalan asal. Adalah sama dengan equation soalan asal. So kita boleh buktikan bahawa temperature dia sama dengan yang asal. So kalau derive ni membuktikan bahawa kita naikkan volume, so tidak merubah temperature change. Tetapi apa akan jadi sekiranya dia remain volume tapi dia doublekan concentration, so temperature akan naik secara double juga. So kalau sini equation 1 7, dia proofkan, dia pakai soalan B tu dia substitute masuk value.
So diproofkan dia akan dapat 2, yang ini adalah equation 1. So 2 darab 7 dapat 14. So temperature akan naik double kalau concentration double. Okay, itu je lah. Alright, so terus pergi kepada yang ini kita dah discuss sampai page 12 tak silap teacher kot. Okay, ni teacher go through je, nanti yang siapa yang terlewat masuk, siapa yang itulah yang tak boleh nak masuk, tak boleh nak join lah kan. So go through lah sendiri. Yang ini teacher dah explain hari tu pada yang join class lah. So nanti go through lah. So yang teacher expect naik sekolah dah siap. Tak ada kata hilang ke, kata tak siap ke, macam-macam masalah tak ada. Sebab teacher dah bagi masa banyak sangat. Okay, so boleh go through sendiri yang ini sampailah page 12 kan? Ingatlah itu. Worksheet kedua. Okay. Yang ini dah, yang ini self-assess je. Kapan dah? Kita stop kat sini kan? Kan? Tak respon pun. Bukan start 12 saja. 12 lah. Ni teacher dah bagilah kan? Alright, so okay. Ni adalah muka surat, ini worksheet 2. Betul, teacher ingat worksheet 2. Okay, so boleh copy ataupun compare lah jawapan kalau ada buat So ini adalah soalan yang kedua, heat of precipitation. Kita stop kat sini hari tu. Okay, dia bagi 50, rasanya mudah je dengan 1. Lepas tu kalau precipitation mestilah kena ada soluble salt dengan soluble salt. Ni. So barulah akan menghasilkan insoluble salt. So nama reactions tu adalah double decomposition reactions untuk menghasilkan precipitate. Okay. Alright, so compare jawapan. Pertama sekali macam biasa, buatlah kiraan mole. Tapi teacher lebih prefer start dengan chemical equations kat sini Tolong buat Sodium sulfate. Nanti awak sambung lah. Barium sulfate. Tambah. Nanti awak balance kan Okay. Ni pengiraan dia, check lah. And then since daripada chemical equations lah, sebab tu kena ada chemical equation. Sebab kita nak tahu yang mana satu akan form precipitate. So tertinggal satu step kat sini. So barium sulfate adalah precipitate, that's why ionic equations dia, kalau soalan tanya ionic equations kita buat untuk barium sulfate. So pengiraan Q equal to MC theta, 50-50 adalah daripada volume. Yang ini syahadat dia kira dalam ni, tak apalah, faham lah tu kan. Ini adalah average. Okay, betul lah tu. Average akan dapat 6. So akan dapatlah 2520 joule. Okay, so delta H mestilah ada nilai. Sebab apa yang ini negatif? Kita tengok kepada temperature dia. Temperature dia daripada initial ke final ada peningkatan, maknanya heat release. So dia exothermic. So inilah dia, jawapan dia betul. Jawapan dia So tak ada masalah untuk buat energy level diagram, sama ada awak nak buat ionic equations ataupun yang ini. Okay. So apa-apa pun ionic equations ke chemical equations ke perlu balance dulu. Sebab dalam ionic equations pun kalau dia ada dua tiba-tiba kat sini, so kenalah balancekan dulu. Okay dah Okay, next heat of displacement. So heat of displacement ni adalah untuk metal yang telah di-displace oleh metal yang more electropositive. Okay, macam ni. Heat of displacement hanya akan berlaku sekiranya kita guna metal yang lagi tinggi kedudukan dia dalam ECS, yang more electropositive. Since ini adalah reaction displacement, kita pakai ECS. Kita bukan pakai standard electrode potential kita pakai ECS. ECS tu yang tak ada nilai E0 value. So bila dia tak ada nilai E0 value, so kita tak boleh nak
compare value, kita compare dari segi kedudukan. Bila nak compare dari segi kedudukan, kita kena pakai word electropositive. Semakin ke atas, semakin more electropositive. So yang kat bawah ni adalah less electropositive. Okay. So displacement hanya akan berlaku sekiranya guna metal yang kita nak tambah tu more electropositive. And then react dengan salt solutions. Salt solution tu ada metal yang less sebab ECS metal, less electropositive. Barulah displacement tu akan berlaku. Kalau terbalik, kalau metal yang kita nak tambah tu, serbuk yang kita nak tambah tu less electropositive, tambah kat dalam salt solutions yang ada metal yang lagi kuat, lagi tinggi kedudukan dalam ECS, takkan jadi apa-apalah. Okay, itulah displacement. Alright, so contohnya adalah reactions dengan zinc. Yang ni soalan kan, zinc react dengan copper sulfate. So Cu2+, since copper ni lagi rendah kedudukan dia daripada zinc, yes, displacement akan berlaku. So siapa yang akan keluar? Ion daripada metal daripada salt solution tu. Metal daripada salt solution tu iaitu Cu2+. That's why sini Cu2+ ion is displaced by zinc. Jangan cakap CuSO4. Cakap ion apa yang keluar. Okay, this is because zinc is more electropositive than copper. So, okay, ini adalah thermochemical equations yang dia bagi. So dalam bentuk ayat adalah seperti ini 1 mole of copper is displaced by zinc from salt solutions. Ini adalah berdasarkan definitions. So ini nak cerita, so during the displacement reactions, 1 mole of copper displaced by zinc from its salt solution. Ini pun definition juga. So ini adalah tentang nilai delta H. Okay. Alright, so ini sepatutnya ada kat sini. Kalau dia buat macam ni salah. Okay, ni betul, ada. Ni pun ada. Apa tu? Label dia. Mana soalannya? Okay, so check soalan, terus buat. Ada yang masuk ke? Okay, tak ada. 39 orang. Okay lah tu. Okay, so ini adalah cara pengiraan kira displacement of copper. So check lah, dia minta heat of displacement. Heat of displacement adalah heat of reactions. Ni apa ni? Bukan ni. Displacement. Silap. Okay, delta H. So daripada sini kita boleh, yang ini adalah energy release, itu adalah Q. Okay, dia bagi dalam kilojoule, tak ada masalah. So terus masuk dalam formula. Alright, so example tu pun tengok jugalah. Silap dah kat sini, ni tak ada negatif. So since heat of displacement mestilah exothermic, so last sekali mesti ada nilai. Okay. So hati-hati kat sini bila kita dah nak laju sangat calculation, so kadang-kadang kita tertinggal lah, teacher pun boleh tertinggal. Okay, dapat teacher nak terus ni. Okay, next 3A. Okay, 3A teacher dah pernah suruh buat dalam video, ada yang dah buat, ada yang tak hantar, dia hantar worksheet, tak apalah, kita tinggalkan. So ini adalah jawapan dia, so boleh salin, ataupun yang dah buat tak payahlah buat dah. Kenalah buat juga kan, sebab nanti kan teacher kata awak tak siap pula modul. Teacher pun pening. Okay, salin je lah macam biasa. Yang ni CU, yes, mestilah ini adalah step dia mestilah kena start dengan equation. So since ini thermochemical equations lah yang dia minta. So next, heat release adalah Q. Sebab apa Q? Sebabnya heat release sahaja, dia tak sebut heat release when 1 mole bla 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 bla. So kalau tak ada perkataan 1 mole selepas tu ataupun sebelum pada perkataan heat release tu, itu adalah Q. Okay, daripada yang ni teacher rasa dah expert dah ni. Okay. Alright. So change in temperature hanya boleh dicari dengan menggunakan formula Q MC theta. That's why kita pakai Q MC theta. So dapat nilai ni. And then dia buat draw energy level, so displacement always exothermic. Kalau nak confirmkan, double confirmkan lagi, ada tak perkataan heat release?
kat sini pun dah ada heat release Tapi heat of displacement, teacher ada bagi tahu dalam worksheet tu, heat of displacement memang dia adalah exothermic. Sama macam neutralization dengan combustion. Kebanyakannya exothermic. Endothermic jarang lah. Endothermic ada berlaku kat precipitation tapi jarang. Okay, ini adalah draw energy level diagram. Make sure check ni, teacher nampak ini betul. Ni of course lah betul, tak buat state pun tak apa. Delta H sekali dengan ini, dengan unit betul. Senang kata semua kena ada. Untuk mendapat 2 markah je pun kan. Tapi daripada sinilah kita nak gain markah daripada calculation yang panjang-panjang nanti, banyak careless ke, tak tahu. Okay, so the experiment is repeated using 100 cm3 daripada 50 tadi. Daripada 100. Lepas tu apa yang berubah? Dia ubah molarity. Soalnya untuk buktikan mestilah macam yang tadi teacher tunjukkan, yang ini. Kalau kita nak prove, kita buat calculations. Tapi yang ini yang teacher tunjuk ni dia tak perlukan calculation sebab terlalu complicated. Kalau yang ini boleh try. So dia macam mana dia provekan, dia kira balik number of mole akan berubah daripada 0.05 akan dapat 0.1. And then kiralah untuk dapatkan change in temperature, dia minta calculate. So kita buat calculations lah. And then dapatkan Q, untuk kita gunakan Q MC theta. Kalau tak nak cari theta mestilah kena ada Q. M ni boleh dapat dalam equation C. C ni memang fix dah. Yang penting kena cari Q. So dapat 25. Kenapa dia tak explain? Okay, siapa yang dah jawab ni? Kenapa agak-agak dia? Daripada mana ke mana? Kalau lah number of mole dia naik, dia akan affect juga temperature. Cuba jawab. Ni ada tertinggal explanations Sila jawab. Kalau number of mole dia meningkat, temperature pun akan meningkat. Macam mana nak buat ayat? Okay, yang ini buat, explain lah. And then next, heat of neutralization. Kita ada 15 minit ni teacher nak terus buat quiz. Heat of neutralization, ini definitions dia, mesti ada 1 mole of water. Kita nak tengok water, mole water tu. Reactions between acid and alkali. Ini adalah strong. Kalau ada nilai 57, negatif 57 adalah strong acid. And menggunakan monoprotic acid. So kalau yang dia jadi negatif 114 ini, dia menggunakan H2SO4 iaitu diprotic. Dia ada H2. Yang ini H sahaja, ni H sahaja. Alright. So, yang ini tak ada jawapan ni. Ada jawapan. Sambung kat sini. Okay, so the delta H for strong acid. Salin strong acid is the same because the reactions between 1 mole H plus and 1 mole OH minus will produce 1 mole of water. Daripada sini kan dapat 1 mole of water. Okay, yang menggunakan 1 mole ni macam inilah 1 mole of H plus, 1 mole of H plus. In diprotic acid yang ini, yang ada H2, the value become double because diprotic acid produce 2 mole of H plus. Kat mana nak tengok? Sinilah. Lepas tu dia automatic akan jadi 2 mole of water. That's why the heat of neutralizations dia double. Okay, yang tu mana lagi yang kotak kosong ni? Kotak kosong ke? Bukan? Bukan Tak. Kotak kosong ke? Tak. Tak? Ini bukan soalan lah. Ni soalan kot. Yang merah ni je kan? Okay, kenapa kat sini rendah daripada 57 mesti dia melibatkan weak. Weak apa? Boleh jadi weak acid, boleh jadi weak alkali. Yang mana? Yang ini. So kenapa the value for delta H involving weak acid always less than 57 kJ per mole. So kenapa some heat given out during neutralizations diambil balik ataupun digunakan semula oleh acid tu untuk dissociate the acid to completely ionize. Kita dah beritahu banyak kali dah. Alright, so delta H involving weak alkali weak acid lagilah rendah daripada 57 sebabnya
heat release daripada neutralizations tu digunakan semula oleh kedua-dua substance yang weak tadi, reaktan yang weak tadi. So bila dah diabsorb balik, so heat release tu akan turun lah, temperature change pun akan jadi kurang lah. Sebabnya heat yang dia release tu ada orang ambil balik. Berusiku macam tu kan. Okay, so this is because some of heat energy is needed to dissociate both the weak acid and weak alkali to completely produce OH minus and H plus. Ada yang tidur tu, ada yang tidur. Okay, so ayat ini ada juga dalam nota teacher lah. So boleh refer nota teacher je lah. Alright, so ni adalah soalan kan. So HCl is a strong. Dia kenapa dia refer pada kat sini 157.3 lebih kurang 57, so satu lagi 55. So kenapa ada perbezaan dari segi delta H? Sebab HCl is a strong acid. And then CHCOO3 ethanoic acid adalah weak acid. So CH3COOH apa tu? Ethanoic acid ionized partially, separuh sahaja in water to produce low concentrations of hydrogen ions. Most of the CH3COOH remain as a molecule. Salin. Okay, next, some of heat energy release is absorbed to ionize CH3COOH molecule. Yang ini jawapan yang full mark untuk kita explain. Ini memang full mark. Okay. Alright, so heat of neutralizations boleh check worksheet yang pertama. Macam biasa, pertama sekali buat dulu HCl tambah sodium hydroxide apa yang akan berlaku. Tapi kalau dalam neutralization ni kita boleh agak dah, dia akan menghasilkan juga 1 mole of water sebabnya ada 1 mole of H plus je kat sini. Kalau neutralization kita boleh agak dah, mole of water ni kalau dia pakai sulfuric acid je yang akan ubah mole of water. Sebab dalam neutralization kan kita nak fokus pada water, 1 mole of water. Okay, so kiralah dulu and untuk setiap information yang dia bagi, supposedly nanti akan ada more ratio. Untuk kita, kan kita nak fokus pada water kan, heat of neutralization of water, so ada more ratio kat sini. Kita tinggal itu. So write the ionic equation. Ionic equation untuk neutralization always H plus plus OH minus dapat H2O. Sebab kalau dalam precipitations, kalau ingat dia punya definitions, kita nak tengok pada 1 mole of precipitate form. So ionic equation dia adalah precipitate. Kalau yang ini 1 mole of water, so ionic equation dia mestilah water. Macam tu berkait dengan definition. So step 3 kiralah Q. So tolonglah tengok. And then heat of neutralization, senang. Mana jawapan akhir dia? Yes, mesti jawapan akhir dia macam ni. So betul lah ni. Okay, so next, banyak lagi ni. Calculate the heat of neutralizations antara sulfuric acid dengan sodium hydroxide. So macam biasalah, kalau neutralization, kita start je dulu dengan H2O, dia pakai ni. H2SO4 tambah sodium hydroxide, mesti produk dia 2H2O. H2SO4 tambah dengan sodium hydroxide, mesti dapat, apakah dia tadi, Na2SO4, dapatlah 2H2O, mesti. Sebab apa? Sebab 2 mole of water ni is produced by 2 mole of H plus of sulfuric acid. So kira dapat berapa? And then Q berapa? Macam biasa, dah mahir dah. And then make sure delta H ni untuk neutralization, biasanya examiner dah boleh agak dah. Supposedly delta H dia kena dapat double sebab dia pakai sulfuric acid. So that's why lah 114. Okay, tapi cuma dia minta calculation lah untuk kita proofkan yang bahawa delta H untuk diprotic acid dapat 114, negative 114. Okay, so draw the energy level diagram macam biasa juga, simple. Kalau tak nak buat ionic equation pun tak apa, boleh buat balance chemical equations yang awak buat. Kalau rasa macam tak confident, buatlah ionic tu sahaja. Depends lah mana keselesaan awak kan. Ada orang rasa mudah kat situ, ada orang rasa susah kat sini.
Okay, so next adalah C, heat of neutralization is, bagi apa ni? Predict the value of neutralization for the reactions daripada kat atas ni Compare dengan siapa ni? Ini kot. 50 ni. Tak apalah, jawab je lah. Heat of neutralization is negative 55. Ini benda yang sama. Ethanoic acid is weak acid. Ethanoic acid ionized partially, produce low concentrations of hydrogen ions. So most of the ethanoic acid remain as a molecule. Some of heat energy release, ini jawapan dia, is absorbed. Yang ada garis-garis semua ni. CH3 molecule completely. So teacher dia predict dengan siapa ni? Ni kot. Ethanoic acid. Okay. Alright, so nak ambil sikit lagi. Ni page berapa? 5. Okay, activity 3B also teacher ada minta buat dalam video. Ada yang hantar, separuh yang hantar, separuh yang tak buat. Tapi tak apalah, teacher terima je lah, janji worksheet tu hantar. Activity 3B boleh kira macam biasa, heat of, mesti start dengan mole, nak kira neutralization delta H. Lepas tu MC theta, check jawapan Jangan tinggal kosong pun sebab dah bincang. Alright, yang ni pun tengok. Ini kalau tak ada balance chemical equation macam mana nak buat ayat. That's why kena start dengan balance chemical equations dulu kat sini. Baru boleh buat mole ratio kat bawah ni. Ni mole ratio. Banyak calculation tak start dengan ni. Okay, yang ni adalah jawapan untuk jawapan yang activity 3B. Alright, so ni thermochemical equations mesti ada nilai delta H yang complete dengan sign dengan and also mole. So energy level diagram. Predict the temperature change if the yang ni. HCl is replaced by nitric acid HNO3. Nitric acid also strong acid. Ingat tu. Take note yang tu strong acid. So nya dia takkan berubah pun, dia akan tetap dapat sama 13.5. Tengok kat sini. Tengok perubahan dia kan. Kalau ada kira temperature change dia dapat 13.5. Ni. So kalau kita tukar dengan strong acid yang lain, tapi kena make sure kena sama lah molarity dia semua sama. Just tukar jenis je. So dia akan remain sama je lah sebab strong nitric acid also strong acid. Tambahlah monoprotic acid tu boleh lah. Kalau cakap strong acid tu ionized completely in water, betul. Right? So heat of combustion last sekali. Kita nak tengok 1 mole of substance that completely burn. Dia tengok sini. Mana soalan dia? So kalau combustion mestilah ada kehadiran oksigen. So dia banyak fokuskan kepada alkohol. So sekiranya soalan tu tiba-tiba buat pasal alkin ke, combustions of alkin je, layan je lah. Sebabnya combustions memang ada dalam alkin and juga alkane. Tak salah pun soalan tu. Cuma dalam buku teks dia lebih fokuskan kepada heat of combustion of alcohol. Sebab apa alkohol? Sebabnya alkohol ni memang dia akan undergo complete combustion. Dalam heat of combustion kita nak tengok complete combustion sahaja. Yang complete combustion mestilah produce produk yang sama, iaitu carbon dioxide dengan water. Kalau incomplete dia akan hasilkan carbon monoxide gas, akan menghasilkan soot, carbon. Itu incomplete yang tak cukup oksigen. Kalau complete dia mesti ada excess oksigen. So dia akan produce carbon dioxide dengan water yang selamatlah untuk environment. Okay. So kalau tengok kat sini, methanol, ethanol, propanol disebabkan ada kenaikan number of carbon ni and then mass dia also kan. So heat of combustion semakin meningkat. Semakin banyak number of carbon and hydrogen as well lah. So semakin meningkat. So question refer to table 1 as the number of carbon atom per molecule increases, heat of combustion increase. Explain. Okay, ini adalah pemakaian. P1 ni lah point 1, P2 ni lah point 2. So as the number of carbon atom per molecule, yang ini jangan lupa per molecule ataupun per molecule of alcohol ataupun per alcohol molecule. Kena sebut. Increases, the combustion of alcohol produce more carbon dioxide and water molecule. Macam mana nak buktikan? Teacher ada tunjuk dalam video heat of combustion teacher.
Kenapa? Teacher dah prove dah. Bila naik number of carbon atom tu, produk yang terhasil akan makin banyak. So that's why bila disebabkan banyak carbon dioxide dengan water molecule meningkat, so dia akan effect heat of combustion. Heat of combustion pun akan meningkat. More heat energy is released. So tengok balik nota teacher lah. Okay, so nota teacher tu teacher tak tulis, teacher ada bagi dalam video. Kalau tak tengok video tu so tak dapat lah. Okay, example 4.4, calculate bla bla bla, temperature increase, calculate mass. Calculate mass. Okay, pertama sekali dalam heat of combustion, benda yang paling kena hati-hati adalah mass of water ni kan. Kenapa dia bagi dalam bentuk, okay tak apa, tak masalah pun. Okay, step pertama untuk cari mass of butane ni so teacher cakap dah tadi, kalau dia bagi alkene ataupun alkene tak salah sebab dalam combustion ada dalam alkene dan alkohol. Okay, tapi dalam explanation banyak dia bincang tentang alkohol. So step pertama, okay, siapa yang tak buat lagi tu? Siapa yang tidur tu? Sebab dia tahu teacher record kan? Kira, ni. Okay, step tu, molar mass of butane. Kita dapat kat sini joule kan? Okay, molar mass of butane 58 gram per mole. Okay, macam mana nak relate between mole and mass? Tengoklah balik. Nak cari mole, delta H over MC theta. Teacher pergi laju ni Yang ni delta H dia mesti dah bagi. Dah bagi dah. That's why kita boleh buat dalam formula ni. Alright, so dapatlah 38.09 mole. So dapat mole baru boleh cari mass dengan menggunakan N mass over molar mass. Nanti tengok balik jawapan, lepas tu kaji balik kenapa dia buat macam ni. Sebab teacher pergi laju. So mass over molar mass, nak dapat mass mestilah N darab molar mass. Salin dulu, dapat ini tu jawapan dia. Salin yang ni sampai bawah ni, nanti tengok balik. Okay, worksheet 4.5. 4.5, calculate the heat of combustions. Oi, banyaknya. Okay. Volume yang ni kita guna dalam pengiraan MQ MC theta yang ni M. Kalau mass yang ini hanya terlibat dalam pengiraan mole, tak kira dalam M sebab M ni hanya untuk water ataupun aqueous solution sahaja. Alkohol bukan water. Dia adalah liquid, dia tak ada kalau water dengan aqueous kan kena ada OH minus dengan H plus kan. Kita belajar masa electrolysis kan. Aqueous, water mesti ada kehadiran water. Tapi liquid tak ada. So dia liquid lah. Alkohol dia tak ada, dia liquid lah. So dia bukan aqueous solution. Okay, so macam mana nak dapat mass of methanol sebelum tolak yang selepas. Kita nak tengok berapakah gram yang digunakan, berapakah methanol yang digunakan. Okay, mass yang ini kita guna untuk kira mole. Alright, so tengoklah kat sini. Heat of combustion pertama sekali dia mesti start kira, kita nak cari, kalau heat of combustion mestilah kita nak kira ni kan. So N ni dia dapat daripada mass over molar mass. Okay, yang ini. So mass of methanol, tolak ni ni ramai tak buat lagi kan. Cepat buat. So dapat 0.5. 0.5 pakailah formula mass over molar mass. Kira mole dapatlah 0.015 mole. Dah dapat mole kan. So nak dapat Q pula. Macam mana nak kira Q? Tengok sini, 100 ni diambil daripada volume of water. Ada dia tambah 100 tambah mass 0.5, mana ada? Dia just ambil daripada volume of water direct terus jadi 100 gram. So darab ini, temperature change ada kat atas ni. Kiralah, tolaklah. Okay, dapatlah 9240 joule. And then delta H di dalam joule dulu. Kalau nak tukar siap-siap kat sini dalam kilojoule pun boleh. So kat sini terus masuk nilai kan. Sebabnya delta H nak kilojoule per mole. Tak nak tukar lagi boleh buat calculation dulu. Akhir nanti baru bahagi dengan 1000. Janji dapat kilojoule per mole. Negatif kena ada. Okay. Salin. Ini adalah once kita tahu
dah complete semua delta H dan juga kita tahu balancing equations dia apa, so kita terus buat yang ini. Energy level diagram ni pun ada. Kira nama dah berhenti di situ. Self assess dalam buku teks. So tengok baliklah. Bla bla bla. Calcium chloride dengan sodium chloride. Kenapa precipitation duduk kat sini? Pening dah. Okay, tak apalah. Teacher tunjuk je ni, teacher go through, nanti awak tengok balik Ni dalam combustion. Tak apalah, nanti awak tengok balik. Tapi ni dah buat dah ni. Oh, dia campur dah. Alright, so boleh tengok balik sebab dah banyak latihan teacher bagi. So ni teacher go through, nanti awak tengok balik video untuk dapatkan jawapan. Okay, soft copy tak ada. Ini adalah displacement. And then number 3, reason why value. Ini banyak kali dah kita buat kenapa ada perbezaan dari segi value. Tengoklah pada reaktan yang diguna sama ada strong dengan strong ataupun weak dengan strong ataupun weak dengan weak. So barulah kita boleh buat explanation. Alright, so application. Application boleh salin sekarang. Kalau yang ini nanti tengok balik. Okay, hot pad, exothermic reactions. Apa lagi soalan dia? Explain how the reaction take place in the hot pad. Androus calcium chloride ada dalam video tu, teacher Wanzu explain. Dissolve in water to release. Exothermic kan? Exothermic. So cause the temperature to increase. Okay, so what are the substance used? Kalau ini soalan, inilah jawapan dia. Teacher tak tahu mana dia blank space. So ini adalah penggunaan dia. Teacher pun tak pasti. Ini adalah blank space ke apa tak tahulah. Sini cold pack pula. Cold pack pula, kalau dia cold pack dia mestilah endothermic. Kalau hot pack kita nak dia panas kan, macam orang yang pergi mendaki apa semua kan, dia nak panaskan badan. So mestilah kita nak kena heat release, exothermic reaction. So hot pack mestilah kena heat release. Kalau cold pack macam yang kita demam tu, cold pack tu pakai endothermic reaction. Ini salah je E tertinggal. So apa yang ada, dia ada solid ammonium nitrate and also ni lah water. So the solid ammonium nitrate dissolve in water to absorb, and then bila dia absorb heat akan menyebabkan temperature decrease, sebab tu rasa sejuk. Okay. Alright, so fuel value adalah daripada, bukan daripada kuteks inilah dia. Okay, boleh tengok kat sini fuel value, cari molar mass, gram per mole. Sebabnya untuk cari fuel value dia mesti kilojoule per mole. Delta H, fuel value over molar mass, iaitu gram per mole. Boleh cari sendirilah yang molar mass tu kan, memang kita boleh cari. So heat given out, ini adalah delta H. Dah dapat delta H dengan molar mass, boleh kira fuel value. So yang ini dalam bentuk ayat. So yang ini adalah daripada formula ni. So boleh buat dalam bentuk kiraan ataupun nak buat dalam bentuk ayat. Dalam bentuk ayat agak susah sikit nak nampak kan. So buatlah kiraan. So daripada sini akan dapat jawapan ni. Okay, bila nak habis ni? Ini adalah dalam buku kan. Factor in selections of fuels. Fuels mestilah kita nak cost tu yang murah. Tapi yang menjimatkan lah. Tapi dia tak affect environment. Ini tengok balik. Okay, so self-assess 3.3. Ini teacher bagi jawapan je lah, nanti awak go through balik. Okay, hydrogen gas sebab dia gas yang tak mencemarkan. So kenapa dia pilih hydrogen gas? Sebab ini hydrogen hanya produce water, incomplete. Tapi kenapa kita tak guna combustion of hydrogen? Sebabnya hydrogen susah kita nak dapati compared to oxygen. Sebab tu combustion banyak melibatkan combustion of oxygen. Okay, combustion of hydrogen adalah paling selamat dan paling costly lah sebenarnya. Okay.
Alright, so achievement test ni ada certain teacher, cikgu-cikgu dia wajibkan, tapi teacher wajibkan worksheet tu. So depends lah. So yang ni since ada dalam modul, nak tak nak kena buat juga. So ni teacher go through jawapan, nanti awak tengok balik, boleh? Lama sangat dah kan? Okay, inilah jawapan-jawapan dia. So kenapa dia pilih hidrogen ni, tengoklah balik. Alright, so habis dah untuk modul, so make sure teacher dah dah bincang. Kalau nak kata share jawapan tu, teacher share kat video, teacher tak bagi soft copy Okay, so dah ready dah untuk quiz? Boleh? Boleh Kita habis 9.30 betul? 9.45. So teacher, since quiz tu ada dalam 15 soalan, kalau boleh buat sendiri and then teacher bagi masa sampai 9.45. Habis kelas tu wajib semua hantar. Alright, so that's all untuk video kali ni. Alhamdulillah. Okay, so boleh